Sebenarnya rakyat dah penat dan dah bosan dengan keadaan rasuah dan salah guna kuasa yang berleluasa di Malaysia ini. Jadi kami betul-betul berharap agar semua parti-parti politik di Malaysia ini bekerjasama untuk membuat sebuah perubahan ataupun reformasi kepada politik di Malaysia. Mana cara kita memilih pemimpin, proses memilih pemimpin, dan ini dapat dilakukan sekiranya di sidang parlimen nanti semua ahli-ahli parlimen bincang, perkenalkan dan luluskanlah apa saja akta yang membolehkan rasuah dan salah guna kuasa ini dihapuskan secara bersungguh-sungguh dan secara total. Jika kalian ikhlas ingin membuat reformasi ini, jom kita bergabung kerana Rasuah Busters bersama 400 lebih NGO gabungan kami bersedia menjadi pemudah cara untuk memulakan proses reformasi ini. Dengan menghapuskan rasuah, kita akan dapat selamatkan negara dan juga mengeluarkan rakyat dari kemiskinan. Jom kita bergabung. Salam hormat dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton kami secara langsung menerusi 501 Astro Awani dan secara eksklusifnya di Facebook Rasuah Busters, Sinar Harian, Sinchiu, Wanaka Malaysia dan di rangkaian media sosial gabungan NGO. Selamat datang juga saya ucapkan kepada semua yang berada di platform Zoom dan menyaksikan program ini walau di mana anda berada. Hari ini, hari Sabtu, 11 September 2021. Saya Herlina Pahlavi, hos anda untuk program hari ini, membawakan sebuah program yang akan dirakam dalam sejarah penyiaran kita, sebuah usaha transformasi dan gerakan moral inisiatif Rakyat Demi Rakyat yang dibawakan oleh #Rasuah Busters dan lebih 400 gabungan melalui 6 tuntutan rakyat dalam politik #Malaysia Tanpa Rasuah. Sedikit intipati mengenai acara pada hari ini. Program ini merupakan sebuah usaha yang digembling oleh pasukan #Rasuah Busters bersama gabungannya untuk membentuk sebuah transformasi nilai yang bersifat holistik. Ia merangkumi peranan yang harus dimainkan oleh setiap rakyat dan juga para pemimpin demi mencapai kestabilan politik. Pasti anda tertanya-tanya apa perbezaan program ini dengan program bual bicara lain. Bezanya program politik #Malaysia Tanpa Rasuah ini akan menampilkan 7 orang panel yang mana mereka akan memberikan pandangan dan perkongsian mereka dalam gerakan reformasi politik Malaysia. Dan itu bukan sahaja, malah apa yang lebih menarik, pada hari ini juga saya bukan sahaja ditemani oleh 7 orang panel hebat itu, saya juga ditemani oleh para media dan juga lebih 200 orang awam yang berada di ruangan platform Zoom. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang bekerjasama untuk bersama-sama kami menjayakan misi ini. Dan jika anda mempunyai sebarang persoalan yang ingin anda ajukan kepada panel kami, boleh sertakan soalan anda di ruangan chat untuk saya bacakan pada sesi soal jawab nanti selepas semua panel habis memberikan perkongsian mereka. Baik, sebelum kita memulakan diskusi kita pada hari ini, saya dengan berbesar hati untuk menjemput Dato' Husamuddin Haji Yaakob selaku Ketua Pasukan Rasuah Busters untuk menyampaikan kata-kata aluan sebagai pembuka tirai forum kita untuk hari ini. Dipersilakan, Dato'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan majlis ini, saya ingin memohon
agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi saya dan juga 14 tim bersama kami dan juga 400 NGO yang bergabung dengan Rasuah Busters memberi kekuatan dan juga memberi perlindungan kepada kami, kerana kami merasakan ini sebuah tanggungjawab yang amat berat kerana kami ingin memulakan sebuah kebangkitan untuk menentang najis rasuah yang sudah berakar umbi di dalam negara kita ini semenjak berpuluh-puluh tahun. Ini sebenarnya satu tugas yang berat. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan, saya bukan orang politik, saya tidak ada niat politik dan tidak ada langsung cita-cita untuk mendapatkan apa-apa habuan politik. Begitu jugalah 13 lagi core team kami dan juga 400 NGO yang bersama kami. Sebenarnya apa yang kami buat adalah untuk menyelamatkan negara ini dari terus dirosakkan dan dihancurkan oleh kerakusan rasuah. Kerana rasuah ini akan memiskinkan rakyat, akan memporak-perandakan negara, akan memecah belahkan perpaduan kaum dan akhirnya akan menjahanamkan negara ini. Jadi ini satu tugas yang berat. Jadi kami perlukan sokongan yang padu daripada seluruh rakyat Malaysia, terutama orang-orang Melayu, kerana kita harus mengambil hal ini dengan serius, kerana rasuah ini dia bukan sahaja memerlukan perubahan sikap, tapi juga memerlukan sebuah perubahan kepada tata cara pentadbiran dan pengurusan negara. Jadi kita perlu pertukaran undang-undang dan biasanya orang Melayu ni, kerana saya orang Melayu, saya tahu orang Melayu ni kita tak kisah sangat tentang hal undang-undang, hal reformasi, tadbir urus. Yang kita penting asal kita dapat makan, dapat teruskan hidup, itu sudah cukup. Sebenarnya rasuah di Malaysia sudah begitu parah, sudah menjadi satu penyakit yang sudah, yalah, sebenarnya saya terharulah. Saya amat terharu kerana saya sedih sepanjang bagaimana saya melihat negara ini terus daripada menjadi sebuah negara yang dulu aman makmur, tapi sekarang sudah menjadi negara yang begitu mundur dan rakyat miskin. Dan kita boleh lihat sepanjang 18 bulan lebih yang kita terkurung kerana COVID ini, kita boleh tengok betapa miskinnya rakyat kita dan juga bagaimana dan jurang kekayaan antara masyarakat itu amat jauh. Jadi kita harus bangkit. Mana rakyat harus bangkit untuk menolak rasuah ini secara bersungguh-sungguh. Jadi maknanya budaya ini kita harus menolak budaya rasuah. Kita harus menolak pemberi rasuah dan juga menolak penerima rasuah. Kerana mereka ini sebenarnya jahat. Mereka mencuri harta rakyat. Dan kita tak sedar, kita kadang-kadang kita diberi habuan sedikit-sedikit, kita dah rasa selesa. Tapi sebenarnya kita tengok bagaimana mereka ini, dan rasuah ini bukan dilakukan oleh orang politik saja. Dalam swasta juga, dalam korporat, dalam bisnes, dalam banyak bidang. Jadi maknanya kita tengok bagaimana negara ini dirosakkan oleh orang-orang politik yang rakus kuasa, peniaga-peniaga yang tamak, pegawai negeri, pegawai
putuskan rantaian ini. Dalam pendidikan juga kita harus pastikan, maknanya kita bina satu masyarakat belia anak muda belia yang benci rasuah dan orang peniaga-peniaga benci rasuah, dan proses pemilihan juga harus bebas dari rasuah. Jadi itu sebab hari ini Rasuah Busters bersama dengan 400 gabungan mantap, kami mulakan 6 bulan lepas, kami mulakan dengan kempen kesedaran saja dulu. Sekarang kami masuk kepada tahap kedua di mana kami akan mulakan, kerana kami merasakan untuk kalau rakyat saja berubah, kalau pemimpin tidak berubah, negara ini juga tidak dapat kita bebaskan daripada rasuah. Jadi itu sebab hari ini kita akan memperkenalkan satu kempen yang kita namakan politik tanpa rasuah. Betul, semalam kerajaan sudah mengumumkan yang mereka akan membuat sedikit reformasi, dan ini merupakan sebahagian saja daripada apa yang kita tuntut. Dan kita amat berharap kalau mereka ikhlas, jadikanlah ini sebagai sebahagian daripada apa yang mereka janjikan semalam. Jadikan ini sebagai sebahagian daripada KPI mereka. Maknanya 100 hari pertama mereka betul-betul push benda ni, dan kita berharap semua parti-parti yang lain sokonglah apa yang mereka sedang perkenalkan. Tapi kami di Rasuah Busters, kami akan menjadi mata dan telinga dan akan jadi pressure group untuk pastikan mereka betul-betul deliver apa yang mereka janjikan. Tapi kami juga, di samping yang mereka tuntut, kami juga ada buat tuntutan. Tuntutan kami adalah, secara ringkasnya saya sebut, mana kita ada 6 tuntutan. 1, pelaksanaan dan sokongan penuh kepada Pelan Anti Rasuah Nasional. 2, mempercepatkan pembentangan dan pelaksanaan Akta Pembiayaan Dana Politik. 3, memastikan kebebasan dan ketelusan institusi. Suruhanjaya Pencegah Rasuah dan Rasuah Malaysia dan Jabatan Peguam Negara harus bebas dari kuasa pentadbiran kerajaan. 4, memperkenalkan dan mengadakan pilihan raya pecat sebagai alternatif segera kepada Akta Lompat Parti. 5, pelaksanaan dan pemerkasaan Undi 18. 6, melaksanakan reformasi parlimen. Secara detailnya akan dijelaskan oleh rakan-rakan gabungan kami sekejap lagi secara detailnya. Jadi maknanya ini merupakan tuntutan kami agar level kita dapat achieve satu level playing field untuk pastikan dalam PRU 15 nanti kita dapat memilih pemimpin-pemimpin yang lebih berintegriti. Dan juga kami berharap parti-parti politik juga melakukan reformasi dalaman. Mereka harus membersihkan parti masing-masing daripada pemimpin-pemimpin yang dah terlalu lama dan terlalu banyak buat kesalahan-kesalahan yang lampau. Gantikanlah dengan pemimpin-pemimpin yang mempunyai rekod yang bersih, yang punya integriti. Kalian ada hampir 20 bulan lagi untuk melakukan reformasi dalaman. Jadi kita juga berharap rakyat akan boleh menilai siapa yang patut kita pilih. Kami di Rasuah Busters kami berkecuali, tapi kita berharap setiap parti pastikan mereka letakkan calon-calon yang betul-betul berwibawa, bersih, berintegriti dan tidak ada baggage yang lama-lama, supaya kita boleh membawa negara ini kepada kecemerlang yang baru. Kita bina balik negara ini. Dan kepada rakyat pula kita berharap rakyat bersungguh-sungguh, kerana kita juga yang memilih pemimpin-pemimpin ini adalah kita. Kita harus baiki, kita kena pulihkan, makna kena pastikan nilai moral bangsa ini kita terapkan balik. Maknanya kita mesti jadi sebuah bangsa yang bermaruah. Jadi saya rasa itulah saja harapan kami, supaya semua pihak menyokong dan bangkit memberi kesedaran kepada semua rakyat
terus dengan baik, kita yang akan tentukan. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Husam Mudin atas kata-kata ucapan yang begitu bertenaga, bersemangat, ketara, keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam menerajui kempen yang bakal menghapuskan ekosistem rasuah dan memupuk rasa benci terhadap budaya rasuah, pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Baik, sebelum kita mulakan agenda kita pada hari ini, kita saksikan dulu playback yang telah kami sediakan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, Amin lagi ni. Amin nak kasih kerja hari ni. Tadi ayah dengan ibu sembang pasal rasuah. Ibu kata rasuah sama macam mencuri, menipu, macam upah cikgu bagi lulus periksa wala pendekatan. Amin tak fahamlah. Kenapa orang besar suruh kita jadi baik, rajin, jujur, tapi diorang sendiri tak buat. Ayah kata ada orang buat jahat tak kena tangkap. Sebab dia upah orang sampai boleh lepas. Itu ke rasuah. Amir takut, Amir tak nak tipu, tak nak mencuri, tak nak jadi jahat bila besar nanti, tak nak masuk neraka. Ya Allah, jauhkanlah Amir dari rasuah. Amin. Tak nak masuk neraka. இறைவா போற்றி நான் கிருஷ்ணான் இறைவா உங்களின் அருளால நான் சிறப்பாக வாழ்றேன். இருந்தாலும் அவங்க உன்கிட்ட கேட்கணும். என் அம்மா அப்பா கையூட்ட பற்றி பேசுறத நான் கேட்டேன். அது திருறது மற்றும் ஏமாற்றுறதுன்ட்டு சொன்னாங்க. டீச்சருக்கு பணம் கொடுத்து பரீட்சையில பாஸ் பண்ண வைக்க மாதிரி. எங்களுக்கு நல்லவங்களா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க மட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது இல்லையே. தவறு செய்யறவங்க பணம் கொடுத்து சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பிக்கிறாங்களாம். பெரியவனா ஆகி நான் தப்பு செஞ்சுதான் ஆகணும்னா இறைவா என்ன பெரியவனாயே ஆக்காதீங்க. நான் நரகத்துக்கு செல்ல விரும்பல. நன்றி இறைவா. ஓம். நரகத்துக்கு செல்ல விரும்பல. Baik, bertemu kembali dan kita akan ke segmen seterusnya yang mana kita akan menjemput panel-panel kita bagi membentangkan 6 tuntutan dalam politik #Malaysia tanpa rasuah. Dan saya kenalkan kepada anda panel kita yang pertama iaitu Cynthia Gabriel, merupakan seorang peguam, pengasas dan pengarah eksekutif Pusat untuk Memerangi Cronyism dan Korupsi C4 Center, dan beliau merupakan ahli lembaga The United Nations Anti-Corruption Convention Coalition, dan beliau juga merupakan pejuang hak asasi manusia dan sistem demokrasi di Malaysia yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. Cynthia akan membentangkan tuntutan pertama politik #Malaysia tanpa rasuah. Dan tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada panel yang pertama, Cynthia Gabriel. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Cynthia Gabriel dari Pusat Membanteras Rasuah dan Kronisme ataupun The Center to Combat Corruption and Cronyism. Saya nak bermula dengan berterima kasih kepada Datuk Husamuddin dan tim Rasuah Busters kerana menggabungkan suara kami dalam membentuk politik Malaysia tanpa rasuah. Saudara-saudari kami di Malaysia sekarang mengalami krisis yang teruk. Bukan saja satu krisis tetapi 3 krisis yang sama-sama berjalan sekarang. So saya nak bermula dengan mengatakan dan follow up kepada Datuk Husamuddin bahawa gejala rasuah
sekarang menjadi satu ketidakadilan yang paling serius di Malaysia. Kenapa saya kata begitu? Saya kata begitu sebab dalam 3 tahun dari 2018 sampai sekarang, kami sudah ada 3 kerajaan yang baru. Kami dalam 3 tahun ada 3 kerajaan. Dan kenapa situasi itu berlaku? Sebab ada ahli politik yang telah pun lompat parti tanpa membagi apa-apa tumpuan kepada demokrasi, tanpa membagi tumpuan kepada governance yang ber-accountability ataupun yang berketelusan. So, 3 tahun dulu, saya memang terlibat dalam aktiviti anti rasuah secara aktif dan kami telah secara satu suara telah pun membuat sesuatu yang mustahil, iaitu kita telah pun menolak keluar pemimpin yang berrasuah. Kita telah menolak secara sebulat suara pemimpin yang berrasuah secara besar-besaran. Dan masa itu harapan kami itu memang besar. Kami ingat masa itu bahawa rasuah itu memang sudah tak ada. Malaysia itu tidak akan diselubungi dengan rasuah. Kami memang ada membentuk satu plan anti rasuah nasional. Plan anti rasuah nasional itu adalah sangat komprehensif. Dia ada 6 tuntutan dan sebagainya, dan tuntutan yang pertama itu adalah untuk memperkukuhkan accountability dan integriti politik. Malangnya sekarang saya pun tidak tahu, mana-mana pihak pun tidak tahu plan anti rasuah nasional itu di mana sekarang. Adakah dia dalam tong sampah selepas kerajaan yang ketiga dibentuk, dan ahli politik ini memang sibuk lompat parti daripada cuba membanteras rasuah dan membersihkan negara kita daripada politik yang berrasuah. So saya nak stres beberapa isu sekarang, bahawa perubahan ni perlu berlaku daripada bawah, daripada kami sendiri, daripada orang ramai, supaya kami akan menjadi watchdog, kami akan menjadi eyes and ears, kami akan menjadi suara kepada ahli-ahli politik untuk membagi tahu mereka yang mereka ni they are being watched. Ini sangat penting So perubahan dari struktur itu kena berlaku dari atas. Rakyat kena bagi tahu ahli politik bahawa mereka tidak ada tempat dalam politik Malaysia pada masa depan. Anak-anak muda sudah bangkit dan sebagainya. So plan anti rasuah nasional perlu menjadi satu prioriti negara. Ini sangat penting. Dan semalam kami memang menyambut baik beberapa tuntutan yang disebut dalam kenyataan akhbar Perdana Menteri sekarang Ismail Sabri, dan kami nak membuat tuntutan yang selanjutnya bahawa plan anti rasuah nasional dimasukkan ke dalam prioriti kerajaan dan administrasi sekarang. Ia sangat penting sebab keadilan yang paling utama adalah isu rasuah di Malaysia. Kami tidak lagi boleh accept, tidak lagi boleh terima rasuah di negara ini. Terima kasih. Kepada panelis kita yang pertama, iaitu Cynthia Gabriel, dan kita dapat lihat bahawa apa yang dikatakan oleh Cynthia, transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan, di mana ada tuntutan ataupun tawaran yang ditawarkan oleh kerajaan di mana rang undang-undang anti lompat parti akan dibentangkan di parlimen, dan kita mengharapkan agar program politik #Malaysia Tanpa Rasuah ini akan memberi tekanan kepada mereka yang berada di atas untuk merealisasikan tawaran untuk membentangkan anti lompat parti. Baiklah,
Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Puan Cynthia Gabriel, dan seterusnya kami akan menjemput panel kedua, iaitu Puan Tricia Yeo yang ketika ini berada di talian, dan Puan Tricia Yeo ialah Ketua Pegawai Eksekutif Ideas, iaitu Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi. Beliau juga adalah seorang penulis, pengulas awam dan penyelidik mengenai politik dan dasar awam Malaysia, dan turut muncul dalam penerbitan antarabangsa. Puan Tricia Yeo akan membentangkan tuntutan kedua politik #Malaysia Tanpa Rasuah. Dipersilakan. Akan seperjuangan dari Rasuah Busters, TI, C4 Bersih, UDI 18, GBM dan 400 lagi NGO yang bersama kami. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya akan menghuraikan tuntutan Malaysia Tanpa Rasuah yang kedua, iaitu mempercepatkan pembentangan dan pelaksanaan Akta Pembiayaan Dana Politik. Jadi, mengapa Malaysia memerlukan Akta Pembiayaan Dana Politik? Saya tahu isu ini agak teknikal, tetapi saya ingin menjelaskan sebab-sebab ini memang diperlukan pada masa sekarang. Kita semua mesti menerima hakikatnya ya, bahawa parti politik memerlukan duit untuk politik adalah antara isu yang paling tidak dikawal selia di negara kita. Walaupun kita pun semua tahu bahawa ia merupakan punca utama rasuah berskala besar di Malaysia. Tadi saudari Cynthia bercakap tentang kes rasuah sebelum PRU ke-13. Kes 1MDB yang kita semua ingat. Kebanyakan daripada duit yang dikumpul oleh seorang ahli politik telah disalurkan kepada cawangan parti sebelum PRU ke-13. Dan baru-baru ini ada seorang lagi ahli politik dari Parti Muda yang didakwa atas rasuah oleh sebab Malaysia tidak mempunyai Akta Pembiayaan Dana Politik. Peraturan tidak jelas sama sekali apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan. Oleh itu, kami sedang mencadangkan akta ini mesti dimasukkan ke dalam agenda reform kerajaan. So, kami menyambut baik kerajaan telah memperkenalkan satu agenda reform, tetapi itu tidak mencukupi ya. Akta ini perlu dimasukkan juga. Pertama, ketelusan harus menjadi teras kepada akta ini sebagai prinsip utama dalam penerimaan dana dan juga perbelanjaan dana. Kedua, kami mencadangkan juga pendanaan awam patut dilaksanakan. Saya faham pendanaan awam ini agak sukar untuk diterima oleh beberapa pihak, tetapi saya ingin menjelaskan kenapa parti yang menerima duit daripada punca yang boleh dipercayai. Ya, kalau parti menerima punca duit daripada kerajaan, ia akan mengurangkan kebergantungan kepada dana daripada pihak-pihak berkepentingan seperti syarikat-syarikat besar, individu-individu kaya, tycoon bisnes yang lazimnya akan mengharapkan imbuhan daripada derma yang diberi. Kedua, pendanaan awam juga boleh meningkatkan penglibatan wanita dan orang muda dalam politik jika syarat dikenakan kepada parti, iaitu dana khas akan diberi jika parti meletakkan sejumlah calon wanita dan orang muda dalam pilihan raya. Sekali kami mendengar, kami ingin meningkatkan calon wanita, meningkatkan orang muda, dan ini adalah salah satu cara untuk menghasilkan hasil tersebut. Akhirnya, pendanaan awam juga boleh menghasilkan keadilan kepada parti-parti kecil yang tidak mempunyai peluang untuk menang besar dalam pilihan raya. Dana awam ini boleh meningkatkan ketelusan dan pengawasaliaan terhadap parti politik dan mengurangkan rasuah. Itu adalah target kita ya. Dan kesan hubungan yang lebih erat antara parti dan pengundi akan menyusul. Sekiranya anda menambahkan fakta bahawa dana awam meningkatkan pihak responsiveness of the responsible parties kerajaan, maka kita akan mencapai win-win.
Selain daripada pendanaan awam, prinsip ketiga ialah GL, ya, syarikat berkaitan sepatutnya tidak dibenarkan untuk memberi dana kepada parti politik bagi mengelakkan konflik kepentingan dan sebarang salah guna kuasa. Tetapi akhirnya, kawan-kawan, rakan-rakan sekalian, ini tidak mencukupi. Kefahaman rakyat tentang peranan wakil rakyat mereka harus diperbaiki melalui pendidikan literasi politik yang holistik. Akta ini akan mencapai apa pada akhirnya? Akta pembiayaan dana politik pertama akan mengurangkan pengaruh dana swasta dan dana daripada syarikat dan taikun besar. Kedua, memastikan bahawa parti politik boleh bersaing dengan lebih adil. Ketiga, mengalihkan fokus ahli politik daripada mencari dana secara tungkus lumus, ya, kepada menjalankan tanggungjawab mereka. Keempat, akta ini akan mengukuhkan sistem politik dan sistem demokrasi berparlimen. Ketelusan dan urus takbir baik bermaksud duit rakyat akan diguna dengan lebih baik. Pendanaan awam boleh diklasifikasikan untuk tujuan pembangunan, kajian dasar negara dan pembangunan wanita. Kelima, apabila ahli parlimen dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih telus, rakyat juga dapat manfaatnya. Pembasmian rasmi bermula dengan adanya undang-undang yang mengawal selia pendanaan politik. Saya nak akhiri sesi saya dengan mengingatkan semua rakyat Malaysia. Kita semua berada dalam satu keadaan di mana situasi politik di negara kemelut, ya, dan ini telah menyebabkan defisit kepercayaan kepada kerajaan dan parti politik secara umumnya. Macam mana kita boleh increase this public trust again? Dengan adanya akta pembiayaan dana politik, kita dapat meningkatkan kepercayaan rakyat kepada parti politik, kepada kerajaan, dan akhirnya duit rakyat yang dibelanja akan dibelanja dengan lebih berhemah, bertanggungjawab, dan akan menghasilkan sistem politik dan sistem kepartian yang lebih stabil dan tersusun. Itulah yang rakyat Malaysia menginginkan. Pendanaan politik yang telus menghasilkan kestabilan politik yang akan memanfaatkan semua rakyat sesama sekali. So, saya akhir sesi saya sekarang. Terima kasih sekali lagi kepada semua NGO yang bergabung untuk dan fight against corruption, membasmi rasuah. Terima kasih. Terima kasih Puan Tiayo atas perkongsian tadi, dan mungkin saya boleh petik sikit kata-kata dari Buya Hamka yang memberi maksud tentang rasuah, di mana beliau mengatakan bahawa jika seorang pencuri itu mencuri, beliau dikenakan hukuman. Namun apabila ahli politik membuat korupsi, beliau menjadi menteri. Itu yang dikatakan oleh Buya Hamka tentang rasuah. Dan juga kita faham bahawa ahli politik memerlukan sumbangan yang tinggi dalam melaksanakan kempen mereka, kos mencetak dan sebagainya. Namun ada kalanya sumbangan diberikan daripada individu persendirian dan juga badan-badan korporat. Namun jika ini tidak dikawal, tiadanya akta pembiayaan parti politik, tanpa sedar gejala ini akan mewujudkan rasuah di dalam kalangan politik yang akhirnya akan menghancurkan negara. Baik, kita nak beralih kepada panel kita yang ketiga, Dr. Muhammad Mohan yang juga berada di talian ketika ini, dan beliau merupakan Presiden Transparency International Malaysia, sebuah organisasi bebas, bukan kerajaan dan bukan partisan, yang komited dalam usaha memerangi rasuah. Dan antara kepentingan beliau ialah menentukan takbir urus yang baik dalam menguruskan perniagaan dan mewujudkan nilai etika sebagai sebahagian daripada budaya korporat dalam organisasi. Dr. Muhammad Mohan akan membentangkan tuntutan ketiga politik #Malaysia tanpa rasuah. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuntutan ketiga yang ingin disampaikan pada hari ini adalah bagi memastikan kebebasan dan ketelusan dua buah institusi utama
dalam negara, iaitu Suruhanjaya Pencegah Rasuah dan Jabatan Penguam Negara. Kita ada dua buah institusi yang memerlukan perubahan segera untuk menjamin kebebasan dan ketelusan yang luas sekaligus mewujudkan persekitaran tadbir yang urus yang amat tinggi. Pertamanya, kami mencadangkan agar perubahan perundangan dilakukan bagi meletakkan SPRM di bawah kuasa Parlimen. Langkah ini akan meningkatkan lagi keyakinan masyarakat terhadap fungsi dan kedudukan SPRM sambil memastikan SPRM bebas dari sebarang bentuk pengaruh kuasa eksekutif pada bila-bila masa. Buat masa ini, SPRM sebagai sebuah Suruhanjaya yang berfungsi berdasarkan akta, iaitu Akta SPRM 2009. Justru itu, jadi apa yang kami tuntut ialah SPRM diletakkan sebagai sebuah Suruhanjaya di bawah Perlembagaan Persekutuan dan bertanggungjawab kepada Parlimen. Langkah ini secara langsung akan membolehkan proses perlantikan Ketua Pesuruhjaya dilakukan menerusi Parlimen. Pada masa yang sama, pada masa sekarang, di bawah Seksyen 5 Akta SPRM 2009, Ketua Pesuruhjaya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Situasi ini dilihat menjadi masalah dan satu tekangan yang serius kerana kebebasan SPRM terjejas apabila pemilihan calon untuk jawatan Ketua Pesuruhjaya tertakluk di bawah kuasa Perdana Menteri dan secara langsung dan tidak langsung mengikat perjalanan Suruhanjaya ini dengan bebas dan tanpa sebarang bias dan takut. Jadi perubahan ini penting sebab apabila Ketua Pesuruhjaya dilantik oleh Parlimen, iaitu menerusi satu jawatan kuasa di bawah Parlimen, yang tata cara dan prosesnya boleh diperhalusi kelak, tempoh perkhidmatan Ketua Pesuruhjaya perlu ditetapkan dan sekiranya ada perubahan kerajaan atau kita mendapat Perdana Menteri yang baru, mereka tidak boleh menamatkan perkhidmatan Ketua Pesuruhjaya kecuali berdasarkan alasan yang ditentukan dan dipengerusikan oleh satu tribunal khas. Jadi tujuan utama tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah supaya SPRM bebas dari pengaruh atau tekanan politik dan mereka boleh menyiasat apa juga kes walaupun ia melibatkan mereka yang berprofil tinggi. Perubahan ini secara langsung boleh mengelakkan sebarang bentuk rasuah, isu integriti, tadbir urus yang baik, sekaligus mengurangkan ketirisan dan ketirisan dalam perbelanjaan pentadbiran awam seperti yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara setiap tahun. Yang kedua dalam tuntutan ini tuan-tuan dan puan-puan, di bawah tuntutan ini kami mengesyorkan perubahan dibuat ke atas fungsi dan perjalanan Jabatan Penguam Negara. Kami mencadangkan agar fungsi pendakwa raya dikeluarkan dari peranan Penguam Negara bagi memperkukuhkan kebebasan fungsi dan peranan pendakwa raya yang kini berada di bawah entiti Jabatan Penguam Negara. Buat masa ini, Penguam Negara di Malaysia mempunyai dua peranan berasingan dan berbeza di bawah Perlembagaan Persekutuan. Beliau adalah satu penasihat undang-undang kepada Kabinet atau kerajaan dan pada masa yang sama beliau juga bertindak sebagai pendakwa raya. Sebagai pendakwa raya, Penguam Negara dikehendaki bertindak secara bebas dan tidak berat sebelah dan bertindak sebagai penjaga kepentingan awam tanpa pertimbangan politik. Jadi Penguam Negara kini berada dalam kedudukan yang bercanggah dan dengan kepentingan yang tidak dapat dielakkan, dan apabila kepentingan kerajaan mungkin tidak sepenuhnya bersesuaian dengan kepentingan awam. Jadi pada keseluruhannya tuan-tuan dan puan-puan, tuntutan yang ketiga yang kami buat ni melibatkan dua institusi penting yang memerlukan satu perubahan, adalah bertujuan untuk memberi kebebasan dan kuasa untuk menjalankan tugas mereka dengan adil tanpa pengaruh eksekutif atau pengaruh politik, dan pada masa yang sama mengurangkan sebarang ketirisan,
pembaziran dan rasuah. Dana-dana yang kita boleh jimatkan dari pengurangan rasuah dan ketirisan ini boleh disalurkan kepada bahagian-bahagian lain seperti bahagian kesihatan, persekolahan dan membantu orang-orang yang miskin. Jadi saya menyeru seluruh rakyat Malaysia berbilang kaum, inilah masa untuk kita berbangkit untuk lawan musuh nombor satu kita, iaitu rasuah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Mohan atas perkongsian tadi, dan seperti yang Dr. Mohan katakan tadi, perlunya pengasingan kuasa atau clear separation of power di Malaysia, kerana ini bagi mengelakkan pertindihan kuasa yang akhirnya akan mengurangkan kredibiliti dan kuasa bagi mereka untuk menjalankan tanggungjawab mereka, terutamanya bagi bidang eksekutif dan juga badan kehakiman di Malaysia. Dan ia juga membolehkan setiap badan yang bertindak menjalankan tanggungjawab mereka tanpa diganggu, tanpa dipengaruhi oleh badan lain, dan secara tidak langsung membolehkan setiap badan berfungsi dengan lebih efisien. Ia juga bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa akibat pemusatan kuasa pada sesebuah badan tertentu. Baik, kita nak teruskan kepada panel kita yang keempat, iaitu Encik Thomas Van, dan saya berbesar hati untuk menjemput panel ini, iaitu Encik Thomas Van yang juga berada di talian ketika ini. Beliau merupakan pengerusi Bersih 2.0 dan 58 gabungan NGO di bawahnya. Beliau merupakan aktivis sosial yang giat membawa pelbagai usaha reformasi institusi penting, terutamanya elektoral dan parlimen, bagi menentukan kesaksamaan dan keadilan dalam sistem politik dan demokrasi berparlimen dalam negara ini. Encik Thomas Van akan membentangkan tuntutan keempat politik Malaysia tanpa rasuah. Dipersilakan. Sejahtera dan selamat pagi kepada semua hadirin dan penonton sesi ini. Ribuan terima kasih kepada Dato' Husamuddin dan tim Rasuah Buster yang memberi kesempatan ini untuk saya menerangkan salah satu tuntutan kami sebagai Rasuah Buster, iaitu memperkenalkan Akta Pilihan Raya Pecat Wakil Rakyat, atau dalam bahasa Inggeris Recall Election of Members of Parliament Act, untuk mencegah masalah lompat parti oleh wakil rakyat selepas pilihan raya. Sebagai rakyat Malaysia, kita semua sedar kerosakan yang dilakukan kepada sistem politik dan kemerosotan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi kami. Apabila seorang demi seorang wakil rakyat tukar sokongan mereka kepada parti atau gabungan yang lain selepas beliau menang dengan lambang atau bendera pilihan pengundi kawasannya, aksi-aksi lompatan parti yang sudah jadi norma baru sejak PRU 14 bukan sahaja daripada langkah Sheraton akan berterusan jika kita tidak mengubah satu akta yang boleh sekat gejala ini. Pada masa ini, tiada sebarang undang-undang yang boleh halang lompatan parti. Bukan saja tiada halangan, bahkan sebaliknya ada banyak insentif atau galakan untuk bersama kerajaan semasa, seperti peruntukan yang tidak seimbang, tawaran jawatan kabinet dan GLC yang lumayan, dan perlindungan siasatan dari SPRM atau PDRM atau lembaga hasil dalam negeri, serta lindungan dari tuduhan dari peguam negara, kerana semua institusi ini dalam tangan kerajaan semasa, Perdana Menteri semasa. Sudah jelas dalam perkara lompat parti yang ini wujud unsur-unsur rasuah dan salah guna kuasa oleh kerajaan dan ahli-ahli politik yang perlu disiasati
Tetapi kita juga sedar bukan semua wakil rakyat yang keluar parti, keluar kerana diumpan oleh kekayaan dan jawatan. Ada yang keluar kerana prinsip-prinsip mereka. Umpamanya, jika ketua partinya terlibat dengan rasuah dan penyelewengan dana awam. Oleh itu, kita perlu satu undang anti lompat parti yang boleh membezakan antara sebab-sebab seorang wakil rakyat tukar parti dan siapa yang harus buat dekat itu selain dari pengundi-pengundi yang memilihnya pada mulanya. Pilihan raya pecah wakil rakyat atau recall election ialah mekanisme yang mengembalikan kuasa kepada pengundi-pengundi kawasan. Seorang wakil rakyat yang melompat keluar parti atau dipecat oleh partinya. Pilihan raya kecil hanya akan dilaksanakan jika petition recall election berjaya mencapai satu ambang atau threshold yang tertentu. Contohnya, 40% pengundi sah di kawasan yang mahu wakil mereka dipecat. Jika tidak mencapai ambang ini, maksudnya pengundi sokong wakil mereka dan mahu beliau dikekalkan. Pilihan raya pecat wakil memperkasakan pengundi sepanjang masa, bukan hanya dalam satu hari setiap 5 tahun seperti keadaan sekarang. Dengan recall election, kita boleh hantar mesej yang kuat kepada mana-mana wakil rakyat yang berniat mengkhianati kita. Fikir baik-baik kerana kedudukan mereka dalam tangan kita. Ketuanan pengundi mesti dihormati. Hidup rakyat, hidup demokrasi. Sekian saja. Terima kasih. Terima kasih Encik Thomas Afan atas perbincangan itu tadi, dan pastinya kalau kita adakan undang-undang anti lompat parti ini, rakyat bakal memilih mengetahui tentang peranan mereka dan ketuanan undi mereka bagi menentukan siapa yang akan berada memimpin negara. Kita kena ingat bahawa mereka berada di atas bukan sebab mereka hebat, tetapi sebab kita yang mengundi. Jadi kita sebagai seorang pengundi harus menjalankan tanggungjawab kita. Baiklah, saya lihat di ruang chat di Zoom banyak antara anda semua yang menyampaikan kata-kata semangat, menyampaikan soalan, cadangan dan luahan perasaan. Tetapi apa kata kalau anda semua kongsikan wajah-wajah gembira anda, wajah yang menyokong misi kita untuk menjadikan politik #Malaysia tanpa rasuah. Sama-sama kita boleh kongsikan di semua platform kita. Ini antara rakyat Malaysia yang bencikan rasuah. Jom kita sama-sama buka kamera anda semua supaya kita membentuk satu solidariti membenci rasuah dalam politik Malaysia. Baiklah, seterusnya kita akan bersama dengan seorang lagi panelis kita, dan tuntutan yang akan beliau sampaikan pastinya dekat dengan hati mereka yang berjiwa muda, iaitu di mana undi 18. Dan kita akan bersama dengan seorang anak muda yang berjiwa besar, Encik Dharma Pillay. Encik Dharma Pillay adalah pengarah advokasi dan pengasas bersama Undi 18, dan Undi 18 adalah gerakan anak muda yang memperjuangkan penurunan umur pengundi di Malaysia dan meningkatkan keterlibatan anak muda dalam demokrasi Malaysia. Encik Dharma Pillay akan membentangkan tuntutan kelima politik #Malaysia tanpa rasuah. Dipersilakan.
Salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia yang saya kasihi. Saya Tarma, pengasas bersama dan pengarah advokasi Undi 18. Perjuangan untuk Undi 18 bermula dengan logik yang mudah. Kita ingin supaya anak muda punyai suara dalam demokrasi negara. Kita inginkan supaya wujudnya keadilan, di mana semua rakyat Malaysia dewasa boleh mengundi dalam pilihan raya. Kita ingin supaya negara Malaysia setaraf dengan majoriti besar negara di dunia yang telah lama melaksanakan penurunan umur mengundi ini. Pada tahun 2019, kita mengambil langkah besar dalam menjadikan perjuangan itu suatu realiti. Pindaan perlembagaan Undi 18 diluruskan dengan bersejarah. 100% undi di Dewan Rakyat, 100% undi di Dewan Negara, pertama kali dalam sejarah. Dan juga pertama kali dalam sejarah di mana kerajaan tanpa super majority ataupun majoriti kerusi lebih 2/3 dapat melaksanakan pindaan perlembagaan. Ini adalah suatu hal yang begitu bersejarah. Semua itu berlaku hasil desakan anak muda, hasil desakan masyarakat madani. Kerana kita berjaya buktikan bahawa ini bukanlah hal isu parti kepartian yang sempit. Ini adalah isu hak asasi anak muda. Ini adalah isu demokrasi negara dan isu masa depan nusa dan bangsa. Namun pada hari ini, perjuangan kita belum selesai. Tak ready, tak cukup masa, perlu injury time, perlukan pindaan perlembagaan satu lagi. Kerajaan telah mengatakan bahawa mereka perlukan sehingga September 2022 untuk melaksanakan pindaan perlembagaan ini, walaupun telah dijanjikan untuk dilaksanakan pada Julai tahun ini. Maka kita bawa kerajaan ke mahkamah dan kita menang di sana juga. Mahkamah Tinggi mengatakan bahawa hujah yang dibawa oleh pihak SPR tidak masuk akal, unreasonable and illogical. Maka kerajaan diarahkan untuk melaksanakan Undi 18 paling lambat pada hujung tahun ini, 31 hari bulan Disember. Dan sebab itulah kita harus menekan sampai kita menang. Dan seperti mana perjuangan Undi 18 bukanlah isu kepartian, bukanlah isu remeh-temeh, bukanlah isu yang kita boleh anggap dan kita boleh anggap mudah. Begitu jugalah isu rasuah, isu salah guna kuasa, isu politik wang. Saya menyeru rakyat Malaysia, terutamanya anak muda, supaya fahamilah isu ini secara menyeluruh. Rasuah bukanlah isu yang berskala kecil, sekadar memberi duit kopi untuk lepas dari saman. Bukannya. Rasuah adalah jenayah mereka yang berpendidikan, mereka yang berpengaruh, mereka yang berkuasa, mereka yang diamanahkan untuk bekerja untuk rakyat. Berbilion-bilion duit yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan, untuk membasmi kemiskinan, untuk membayar gaji doktor-doktor dan pejabat awam telah lenyap dirompak. Kita bukan negara miskin, tapi kita telah dimiskinkan. Rakan-rakan, marilah kita perjuangkan Undi 18, bawa hak mengundi kepada anak muda, transformasi kepimpinan negara. Tapi jangan lupa, Undi 18 hanyalah suatu permulaan. Kita harus bekerja bersama untuk mencipta kerangka demokrasi dan kenegaraan yang lebih telus, lebih saksama dan lebih berjiwa rakyat. Ini masa depan anda, ini masa depan saya, ini demi anak isteri kita, demi cucu-cucu kita. Ayo kita berjuang bersama. Terima kasih. Encik Tarma Pillai atas perkongsian itu tadi. Bersemangat kalau anda semua mengatakan bahawa anak muda tidak mempunyai karisma, tidak mempunyai kebolehan untuk memimpin. Lihat saja apa yang telah disampaikan oleh Encik Tarma Pillai, seorang anak muda yang berjiwa besar, yang mampu mengubah negara menjadi negara yang maju. Baiklah, kita nak beralih ke pembentang yang seterusnya, iaitu kita akan bersama dengan panel seterusnya, iaitu Tuan Haji Badli Shah Syambaharin. Beliau merupakan memperoleh ijazah Bachelor of Science Honours Kejuruteraan Kimia dari Leeds University
UK dan ijazah Masters of Science kejuruteraan Biokimia dari Manchester University UK, dan beliau juga merupakan seorang pengerusi Gabungan Bertindak Malaysia bersama 27 gabungan organisasi pelbagai etnik dan agama tertumpu kepada perpaduan nasional dan pembinaan negara. Tuan Haji Badli Shah Syam Baharin akan membentangkan tuntutan ke-6 politik #Malaysia tanpa rasuah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua tuan-tuan dan perempuan sidang hadirin dan hadirat sekalian dan juga rakyat seluruh Malaysia. Saya Badli Shah Syam bin Baharin daripada Gabungan Bertindak Malaysia ingin mengatakan sesuatu tentang reformasi parlimen. Mungkin tuan-tuan dan perempuan tertanya-tanya, kenapa perlu reformasi parlimen? Reformasi parlimen ni sebenarnya perlu kerana kita nak memperkasakan parlimen. Satu institusi yang boleh menjadi institusi semak dan imbang di dalam negara kita ini. Satu institusi yang boleh mengangkat suara rakyat, untuk mengenengahkan suara rakyat, untuk melibatkan suara rakyat dalam pembuatan penggubalan dasar dan polisi negara. Kita juga ingin supaya parlimen ini dia menjadi suatu institusi yang boleh memastikan negara berada di atas landasan yang betul melalui amalan-amalan semak imbang, tegur-menegur dalam parlimen. Kita nak juga tuan-tuan dan perempuan, institusi parlimen ini menjadi institusi yang bebas daripada rasuah. Dan bukan saja bebas pada rasuah, tapi memerangi rasuah juga. Sebagai sebuah institusi yang membuat keputusan yang tertinggi dalam negara, dia mesti dilihat sebagai satu institusi yang bebas dari rasuah dan memerangi rasuah pada masa yang sama. Tuan-tuan dan perempuan, apa kaitan reformasi ini dengan kehidupan kita, ya? Kenapa kita laung-laungkan reformasi ini? Apakah perbezaan yang reformasi ini boleh buat pada kehidupan saya? Kepada kehidupan kita semua? Sebenarnya memang ada kaitan, tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita boleh memastikan bahawa negara kita ni bebas daripada rasuah, kalau kita boleh pastikan bahawa negara kita ni berjalan di atas landasan yang betul, tiada ketirisan, tiada kebocoran daripada keuangan negara, maka rakyat akan dapat kualiti hidup yang lebih tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Rakyat akan mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Ekonomi negara dan ekonomi rakyat lebih terjamin. Makan dan minum rakyat juga lebih terjaga. Kalau kita boleh pastikan semua reformasi yang kita laungkan ini, perubahan yang kita hendak lakukan, perubahan kepada institusi-institusi yang kita nak lakukan, maka insya-Allah dia boleh membawa kepada kehidupan negara yang lebih sejahtera. Dan juga boleh menjamin kehidupan yang lebih baik, kualiti kehidupan yang lebih baik untuk kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, antara reformasi parlimen yang ingin kita bawa ialah, ada banyak reformasinya, saya hanya akan menyatakan beberapa sahaja. Antaranya ialah untuk kita kembalikan balik Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen, Parliament Services Bill. Ini adalah, tuan-tuan dan puan, sebenarnya untuk menguatkan lagi fungsi parlimen itu, menguatkan peranan parlimen sebagai institusi semak dan imbang, memberikan otonomi kepada pentadbiran, kepada keuangan, dan juga kepada institusi parlimen itu sendiri. Kebebasan yang lebih terjamin kerana dia tidak bergantung kepada kerajaan untuk keuangan. Jadi oleh itu, kita tuntut supaya dibawa kembali Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen ini, yang telah pun dimansuhkan pada tahun 1992. Jadi oleh itu, kita mahu supaya insya-Allah institusi parlimen kita ini menjadi lebih otonomi dan lebih bebas. Keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, ialah untuk kita memperkasakan
Parliamentary Select Committee ataupun JK Pilihan Parlimen. Kita hendak maknanya mengembangkan skop JK Pilihan Parlimen ni. Kita hendak mengimbangkan keanggotaannya supaya terlibat sekali lebih ramai lagi ahli politik daripada pembangkang masuk dalam JK Pilihan Parlimen ni. Kerana apa? Kerana untuk semak dan imbang. Dan seterusnya kita ingin supaya JK Pilihan ini juga antara skopnya ialah untuk memilih dan melantik pimpinan-pimpinan GLC, pimpinan kepada agensi kerajaan yang menjadi penguatkuasaan, contohnya SPRM. Pesuruhjaya SPRM ditentukan oleh JK Pilihan Parlimen. Itu lebih telus, lebih dapat memastikan orang yang benar-benar layak, yang wibawa, kompeten, integriti, yang bebas daripada rasuah untuk mengetuai, mengepalai SPRM dan juga agensi-agensi penguatkuasa yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin akhiri dengan reformasi institusi ini, insya-Allah kita yakin dia boleh membawa kepada kesejahteraan negara. Dan marilah kita sama-sama, seperti yang Datuk Samuddin sebut tadi, kita ada lebih 400 NGO bergabung dengan Rasuah Busters ini. Mari kita sama-sama berjuang supaya negara kita ni bebas daripada rasuah, bebas daripada najis rasuah, dan kita semua sekali memandang jijik kepada rasuah semua, supaya insya-Allah negara kita akan menuju kepada negara yang bebas dari rasuah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Tuan Haji Badli Shah Syam Baharin atas pembentangan tuntutan ke-6 politik #Malaysia Tanpa Rasuah, dan diharapkan bila sidang parlimen bermula nanti, tawaran-tawaran ataupun tuntutan-tuntutan ini akan dijalankan. Dan kalau kita lihat semalam, Transformasi Parlimen dan Pentadbiran Kerajaan juga menawarkan beberapa tawaran, iaitu rang undang-undang anti lompat parti, pelaksanaan undi 18 dan juga apa yang dikatakan oleh Tuan Haji Badli Shah tadi tentang reformasi di mana keseimbangan keanggotaan jawatankuasa pilihan khas parlimen akan diberikan perhatian. Dan ini yang kita mahukan, bukan sahaja kita mahu mereformasikan parlimen, tapi kita juga mahu melepaskan cengkaman badan eksekutif terhadap parlimen dan membiarkan mereka menjalankan kuasa mereka dengan autonomi yang sepatutnya mereka lakukan. Baiklah, seterusnya saya menjemput panel terakhir kita pada hari ini, iaitu Ketua Sekretariat Rasuah Busters, Puan Nur Hayati Nordin. Beliau merupakan seorang lulusan sarjana muda undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa UIA dan merupakan seorang ketua sekretariat #Rasuah Busters yang turut berpengalaman sebagai seorang peguam dan juga pernah bekerja sebagai perhubungan strategik Yayasan Warisan Ummah Ikhlas bagi program-program Al-Quran dan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Dan dijemput Puan Nur Hayati Nordin untuk meneruskan pembentangan kesimpulan kepada agenda politik #Malaysia Tanpa Rasuah pada hari ini. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua yang hadir, sama ada di sini ataupun di platform online. Inilah Rasuah Busters. Inilah pasukan Rasuah Busters yang pada hari ini kita bersama di atas satu platform yang sebelum ini suara mereka hanya dihantar melalui teks-teks tulisan. Tapi pada hari ini suara mereka diperdengarkan sebagai suara rakyat yang sebenarnya bukan saja membawa 400 gabungan di bawah Rasuah Busters, tetapi membawa hati nurani rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Terima kasih diucapkan kepada semua Rasuah Busters. Kitalah semua Rasuah Busters yang akan membawa perubahan bukan saja kepada politik Malaysia tanpa rasuah, tetapi kita membawa perubahan kepada sebuah tamadun negara itu sendiri. Jadi apa yang dibentangkan oleh rakan-rakan Rasuah Busters sebentar tadi memang merupakan satu perubahan yang perlu dilakukan daripada peringkat akar umbi. Contoh jelas yang pihak Rasuah Busters boleh lihat. Kenapa kita mulakan dengan politik Malaysia tanpa rasuah? Kita tak nafikan kita akan ada pendidikan Malaysia tanpa rasuah.
kita akan ada perniagaan Malaysia tanpa rasuah. Tetapi perlunya umpama sebuah gerabak kereta api yang di hadapan itu akan membawa keseluruhan rakyat-rakyatnya menuju kepada satu destinasi yang amat-amat penting dan menjadi manfaat kepada seluruh yang ditinggalkan. Rasuah ini perlu dibetulkan daripada peringkat tunggul arang kerana ianya telah berada jauh di dalam bumi. Kalau kita bakar keliling pun langsung tidak akan jadi apa-apa perubahan. Maka yang kita perlu lakukan adalah kembali kepada rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Di sinilah teras Rasuah Busters, di mana apa yang kita cuba bawakan adalah satu kerjasama antara rakyat bersama para pemimpin di luar sana. Apa yang dilakukan oleh kerajaan dan para pemimpin ahli parlimen hari ini perlu didokong oleh kesemua kita rakyat Malaysia. Ini yang Rasuah Busters cuba bawakan, bahawa kita tidak lagi working in silo, tetapi kita bergandingan. Boleh jadi hari ini kita tak dapat lihat hasil, tetapi kita akan lihat bahawa generasi akan datang akan menjadi jauh lebih baik daripada apa yang kita terpaksa lalui pada hari ini. Yang kita lalui hari ini, ada yang melalui apa yang kita rancangkan. Ada yang melalui contoh COVID-19, sesuatu yang tidak pernah terfikir oleh fikiran kita. Tapi ini amat-amat penting. Jadi di sinilah ingin saya katakan, kalau kita lihat di peringkat awal lagi tadi, kita ada video pipe yang sedang bocor. Malaysia tanpa rasuah, politik Malaysia tanpa rasuah bermula daripada sedikit demi sedikit ketirisan dan kebocoran. Dan kita boleh lihat sendiri, satu hari nanti kalau ketirisan ini kita biarkan dan kita semua gagal melihat sebagai seorang penentang rasuah, sebagai Rasuah Busters, ketirisan tersebut akan menjadi pipe yang pecah dan akan merosak dan meruntuhkan seluruh negara. Dan pada hari ini kita mungkin tidak melihat, tetapi generasi kita akan terus menjadi generasi yang mundur. Bersamalah kita menjadi Rasuah Busters, kembalilah kepada agama yang menjadi tonggak kepercayaan. Kita boleh adakan pelbagai yang dibentangkan oleh para panelis ataupun presenter sebentar tadi. Tetapi sekiranya undang-undang itu tidak dibina di dalam diri kita sendiri, berlakulah pertukaran pucuk pimpinan beberapa puluh kali, berlakulah pelbagai 400-500 gabungan Rasuah Busters, tapi kita tidak mengambil peranan sebagai seorang ibu yang menyediakan anaknya sebelum masuk ke umur 18 sebagai seorang yang menolak dan membenci rasuah habis-habisan. Rasa jijik dan rasa nak muntah bila bercakap tentang rasuah. Begitu hinanya sekali budaya ini. Dan kita bukan hendak nak membunuh karakter. Apa yang kita ingin bunuh adalah budaya yang buruk dan jijik itu. Ini adalah satu perkara yang penting. Kepimpinan politik itu bermula daripada diri kita. Hari ini kita rakyat, esok kita mungkin pemimpin. Hari ini kita berada di parlimen dan sebagai pemimpin, esok boleh jadi kita hanya rakyat biasa. Jadi bersamalah dengan Rasuah Busters supaya kita dapat mendukung memulihkan kembali negara ini dengan sebenar-benar pemulihan dan mengajak keluarga, komuniti dan seluruh yang berada di keliling kita membawa satu pembaharuan untuk Malaysia, dimulakan dengan politik Malaysia tanpa rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sesi perbentangan dari panel-panel jemputan kami. Dan bagi anda yang belum menyatakan soalan anda, boleh saja letak di ruangan chat untuk kami bacakan pada sesi soal jawab sebentar saja lagi. Namun sebelum kita beralih ke sesi soal jawab, kita saksikan dulu playback yang telah kami sediakan ini. Silakan. Hi, Father God. It's me, Dana. I've been good. I have something to ask. I heard my parents talking about corruption. They say it's like stealing and cheating. Like paying the teacher to let you pass an exam even if you fail. So how come adults tell us to be good and honest but
they won't do it. My parents say some people who do bad things don't get punished because they pay people not to catch them. Is that what corruption means? If being an adult means I have to cheat and do bad things, please God, don't let me grow up because I don't want to go to hell. Thank you God. Amen. 乖娘娘，乖娘娘，我常常听见爹地说腐败，腐败。什么是腐败嘞？是确定吗？是不是我的数学考试不及格，但我偷偷给老师钱，这样我的数学就从0分变100分咯？还有，大人们说我们做人要老老实实，但为什么他们自己不老实呢？每天去定呢？我爹地说，坏人不怕做坏事，只要偷偷塞钱就没有事。哇，难道这就是腐败？如果我长大后也每天去定的话，那我不是要38层地狱？太可怕了！乖娘娘，乖娘娘，求求你帮我消灭这些坏东西吧！求求你啊，阿弥陀佛！那我不是要38层地狱？ Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih bersama kami dalam program Politik #Malaysia Tanpa Rasuah. Baiklah, kita sudah tiba ke segmen soal jawab di mana kita akan mendapat satu soalan secara dalam talian oleh seseorang yang istimewa dari bernama. Dipersilakan Encik Ara. Baiklah, mungkin sebelum kita ke sana, apa kata kita bukakan dulu soalan kita kepada mereka, para media yang berada di studio pada ketika ini. Dan anda boleh mulakan soalan anda dengan memperkenalkan diri dan soalan anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hishamuddin bin Ayub, wartawan Sinar Harian. Saya ada dua soalan hari ini. Mungkin kedua-dua ni sesuai untuk dijawab oleh Datuk Husamuddin sendiri. Pertamanya, adakah pelancaran politik #Malaysia Tanpa Rasuah ini akan menjadi satu gelombang ataupun satu kebangkitan bagi rakyat melawan masalah korupsi dan ataupun rasuah di negara ini? Bagaimana gelombang politik ini boleh dicetuskan oleh rakyat untuk melawan agenda rasuah? Yang keduanya, Datuk, kenapakah gerakan reformasi melawan rasuah ini bermula dengan politik? Adakah kerana rasuah politik di negara ini sudah menjadi terlalu teruk ataupun sebagainya? Terima kasih. Terima kasih. Okey. Kenapa kami pilih politik dulu? Pasal kami merasakan sebagai pemimpin ni bukan satu hak, dia merupakan sebuah tanggungjawab. Jadi bila kita tengok apa yang berlaku dalam masa 2-3 tahun kebelakangan ini, kita merasakan perubahan tu mesti bermula daripada politik dulu. Jadi Rasuah Busters memilih untuk menggempur. Jadi memulakan satu gerakan atau seperti saya sebut tadi, sebuah kebangkitan. Kita nak rakyat bangkit untuk demand kepada politician untuk membuat perubahan seperti yang disenaraikan tadi. Dan juga kita nak pemimpin buat sungguh-sungguh. Dan macam semalam mereka dah buat, aku janji akan memperkenalkan beberapa perubahan yang itu memang kami nak. Kita nak pastikan dalam masa 100 hari itu menjadi KPI mereka. Dan kita berharap rakyat akan terus mendesak kerana selama ini kita melihat terutama orang Melayu, mereka tak berapa kisah sangat tentang reformasi undang-undang ataupun structural atau legal reform ni. Mereka pentingkan. Jadi kita berharap dengan kempen ini kita dapat memberi kesedaran kepada semua pihak seperti apa yang dibentangkan oleh panelis tadi. Maknanya kita perlu kepada undang-undang yang lebih telus supaya perubahan ini benar-benar dapat dilaksanakan. Kerana tanpa undang-undang ini, macam mana pun kita bising, kesalahan itu terus akan berlaku. Jadi kita nak supaya
kempen kita ada dua level. Satu, rakyat membuat perubahan dan pemimpin memperkenalkan undang-undang untuk memastikan semua mereka yang terlibat dalam sistem pentadbiran kerajaan, orang politik, pegawai kerajaan, penguasa dan juga orang-orang bisnes tidak lagi mengamalkan rasuah. Baik, okey. Mungkin kita ada lagi satu soalan daripada media yang berada di studio ketika ini. Mungkin satu lagi soalan. Ya. Baik, perkenalkan diri. Soalan ini untuk Dato' Usaf. So, soalan yang pertama, mungkin jangkaan tempoh berapa lama matlamat politik bebas rasuah ni selepas kempen ini dilancarkan? Dan soalan kedua, macam Datuk cakap tadi, rakyat perlu bangkit. So kalau kita tengok rakyat bangkit sekarang di media sosial macam tak berapa boleh bergo. Dan ada juga individu seperti saudara Helmi Rahim dan juga Iswadi ditahan selepas membangkitkan isu rasuah. So mungkin apa yang Datuk jangkakan dan mungkin sekiranya individu yang bangkit ditangkap, mungkin apa antara bantuan yang akan diberikan? Terima kasih. Okey. Bagi saya kalau seorang saja bersuara, dia kena tangkap. Tapi kalau 5 juta orang bersuara, dia orang tak akan mampu tangkap. Jadi itu yang saya katakan perlu kepada sebuah kebangkitan rakyat. Dan juga kita perlu pemimpin-pemimpin ambil serius. Maknanya mereka perlu buat perubahan ini secepat mungkin. Dan seperti yang kita sebut tadi dalam itu, setengah-setengah yang mereka dah janjikan, kita berharap benda itu berlaku dalam masa 100 hari. Tapi yang mana kita tuntut itu sekurang-kurangnya sebelum PRU 15 ini dilaksanakan. Jadi kami akan terus mendesak. Dan gabungan 400 NGO ini dengan kepakaran masing-masing akan ambil satu bidang dan kita akan monitor very closely. Dan juga kita akan sedia untuk bekerjasama kerana mereka dah buat research yang banyak. Jadi kalau mereka ikhlas, maknanya kalau pemimpin-pemimpin ini ikhlas, tak kira daripada parti mana, bekerjasamalah dengan kami. Kerana apa yang kami nak adalah asal undang-undang itu dan apa tuntutan kami dilaksanakan. Jadi kita akan jadi macam facilitator lah. Okey. Baik, okey. Kita ada lagi satu soalan daripada media yang berada di studio. Oh, mungkin ada 2 soalan tapi kita mulakan dengan Puan di sini. Okey. Perkenalkan diri. Okey, saya Fatin daripada Bernama. Okey, saya nak tanya kepada Tuan Husamuddin. Sejak rasuah buster diwujudkan pada awal tahun ini, adakah ia sudah mula menampakkan kejayaan? Jika ada kejayaan yang sebagaimana? Dan soalan saya yang kedua, apa pandangan di pihak rasuah buster sendiri berhubung tawaran kerajaan persekutuan terhadap 7 transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan bagi mengembalikan kestabilan politik demi menangani wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara? Okey. Terima kasih. Jawapan saya simple saja. Kita dah 6 bulan. Peringkat pertama adalah peringkat awareness. Dan saya kira dari segi awareness kita sudah mencapai satu kejayaan yang besar. Kerana kalau tidak berjaya, takkanlah 400 NGO dan termasuk NGO yang besar dah establish datang bekerjasama dengan kita. Jadi itu satu. Tentang respon saya kepada apa yang ditawarkan, okey, yang ditawarkan kami nak. Memang itu yang kami nak. Please do it. Makna kita nak tengok dilaksanakan tidak. Jadi kalau jadi makna sekarang sekurang-kurangnya kerana mereka sendiri dah tawar dan juga parti-parti pembangkang juga mesti menyokong undang-undang ini. Jadi maknanya rakyat akan boleh melihat dengan tawarannya ini ada, jadi bagi saya memudahkan kerja kita lagi. Kan? Memudahkan, tapi syarat mereka kena ikhlaslah. Kan? Jadi kalau mereka tak ikhlas, kerana kami dah berjaya bangkitkan kesedaran rakyat. Kami bukan nak suruh dia orang ambil serang ke jalanan ke apa. Jadi asal kesedaran supaya kita dapat timbulkan satu itu kita punya kebencian kepada salah laku rasuah, salah guna kuasa ni, makna kita kena timbul. Maknanya kempen ini sekurang-kurang kita berjaya timbulkan. Bila orang tengok perasuah, kita jijik dengan dia.
kita tengok pemberi rasuah atau penerima, kita jijik. Kita jumpa pemimpin yang rasuah, kita jijik dengan dia. Jadi itu sebenarnya kebangkitan ini. Husamuddin atas jawapan itu tadi. Baiklah, kita ada satu soalan yang berada daripada seorang yang berada di talian ketika ini. Apa kata kita dengarkan soalan oleh beliau? Okey, saya minta Rasuah Busters merayu Kementerian Pendidikan untuk mula satu pelajaran topik kanser rasuah di semua sekolah menengah dan semua universiti. Dan pegawai dari SPRM mesti jadi guru khas untuk topik ini. Dan jika kita didik pelajar-pelajar, kita boleh hapuskan rasuah. Mungkin kita ada panel-panelis kita untuk menjawab soalan ini tentang topik kanser rasuah yang mungkin harus diperkenalkan di sekolah. Sebenarnya bagi saya lah, pendidikan anti rasuah ni jangan serah pada guru. Ibu bapa kena tanamkan daripada kecil lagi supaya benci kepada salah laku rasuah. Budaya rasuah tu harus, maknanya kebencian tu harus ditanam oleh guru, ibu bapa lagi. Lepas tu bila ibu bapa, ada di antara ibu bapa yang jadi guru tadika, mereka mesti bawa mesej yang sama kepada murid dia. Bila ada ibu bapa yang sudah memberi mesej kepada anak-anak mereka, bila dia jadi guru di sekolah rendah, dia sampaikan mesej yang sama. Bila dia jadi guru sekolah menengah, dia sampaikan mesej yang sama. Kalau dia jadi pensyarah universiti, dia hantar mesej yang sama. Jadi kalau mesej ini dapat dimasukkan ke dalam jantung, ke dalam hati, ke dalam fikiran setiap insan, jadi seorang tu dia nak beri rasuah atau nak menerima rasuah, dia akan rasa takut sangat-sangat. Jadi itu saya rasa perubahan mindset yang harus dilakukan oleh rakyat. Rakyat yang kena bangkit. Rakyat yang kena bangkit. Jadi kebangkitan ini bukan nak suruh pemimpin saja berubah. Rakyat sendiri kena berubah. Kerana kita yang kondon salah laku selama ni. Dan pemimpin itu lahir daripada environment yang begini. Jadi inilah. Dan pemimpin, mereka duduk atas, mereka kena ada kesedaran dan buatlah perubahan seperti apa yang kita tuntut. Dan lain-lain perubahan yang belum lagi kita tuntut pun buat. Tunjukkan keikhlasan. Kerana kalau betul kita berjuang untuk rakyat, nak selamatkan negara, nak majukan negara, kerana kita tahu rasuah ini akan menghancurkan sebuah negara, memiskinkan rakyat. Pemberi rasuah dan penerima rasuah sebenarnya adalah pencuri harta rakyat. Kerana kalau dia bagi rasuah, dia berniaga, dengan sendirinya barang yang dia jual akan jadi mahal. Dan pembeli itu akan membayar. Mana itu duit rakyat. Jadi maknanya sekarang, dan bagi orang yang salah guna kuasa, mana kalau dia dapat kemewahan, dia hidup di luar kemampuan. Jadi makna kita kena tengok, bila kita tahu dia seorang pengarah, gaji 10,000, tapi kalau rumah dia ada 18 kereta, duduk banglo harga 5 juta, mesti. Jadi maknanya kita nak ada kesedaran pada rakyat, semua orang. Kalau kita tahu orang itu hidup di luar kemampuan dia, hasil tak halal, kerana rasuah ni memang haram dan salah. Jadi kita akan benci dengan dia orang. Sorry, bahasa saya brutal, tapi saya rasakan inilah saja cara untuk kita nak ubah negara kita. Kerana rasuah ini sudah berakar umbi dan sudah menjadi masalah orang Malaysia. Bukan orang Melayu saja, bukan orang Islam saja. Semua kaum, semua bangsa ada terlibat dalam rasuah ini. Dan ini akan menghancurkan negara ini. Jom kita sama-sama selamatkan negara ini. Kita sokong dan kita semua jadi rasuah busters. Jadi maknanya kebangkitan ini sebuah kebangkitan yang betul-betul untuk menyelamatkan negara kita. Terima kasih Dato' Usam atas jawapan itu tadi, dan kita berbalik kepada basic, iaitu pengajaran dan pembelajaran bermula di rumah. Baiklah, kita ada satu lagi soalan dari media yang berada di studio sebelum kita beralih ke segmen seterusnya. Silakan perkenalkan diri dulu. Okey, baiklah, Assalamualaikum. Saya Nazrin daripada Sinar Harian. Saya nak tanya kepada Dato' Husamuddin.
Datuk, berkenaan dengan pelancaran pada hari ini, adakah Datuk yakin bahawa pelancaran hari ini akan menjadi satu gelombang yang besar, satu gelombang kebangkitan rakyat untuk sama-sama mendesak agar politik Malaysia kita bebas daripada sebarang gejala rasuah? Terima kasih. Harapan saya lah, sepatutnya kalau tak pernah dalam sejarah Malaysia tuntutan ini dibuat secara live di televisyen secara umum. Jadi kalau rakyat tak sambut lagi, I think kita semua angkat tangan saja. Kan? Pasal kita, jadi bagi saya, kalau kita tak buat, kita akan dipersoalkan oleh anak cucu kita. Kenapa semasa ayah, atuk ataupun mak ada tenaga untuk mengubah? Bayangkan kalau kita tak buat apa-apa, 30 tahun lagi negara kita jadi macam negara di Afrika atau macam di Philippines, kan? Malah di Indonesia pun sudah berubah. Jadi kalau kita masih tak mau berubah, jadi saya kira tak tahulah. Pasal Allah permudahkan segala. Bukan? Kalau dulu, kalau ada kita nak buat memorandum, kita kena serah memorandum kat pagar saja. Pagar JPM atau pagar istana atau buat police report. Saya tak tahu berapa puluh kali Rani Kulub buat police report. Tak ada efeknya. Tapi sekarang, kenapa kita decide go di televisyen secara terbuka? Kan? Kerana kita rasa kalau rakyat tak sedar lagi, pemimpin tak sedar lagi, kan? Dan terus, dan mereka-mereka yang terlibat dengan rasuah, pegawai kerajaan ke, penguasa ke, orang bisnes ke, maknanya anda sedang menuju mencipta rumah di neraka. Kan? Mungkin anda boleh mencipta syurga di dunia, tapi neraka menunggu anda. So saya rasakan perubahan ini harus dimulakan, digerakkan, dan semua orang berhentilah bercakap di dalam WhatsApp. Bangun, balik ke kampung, balik ke rumah, sedarkan rakyat, maknanya kita perlu tolak rasuah. Dan this is the only chance. Kerana semasa kerajaan yang tidak kuat, inilah masanya perubahan-perubahan boleh dibuat. Kalau kerajaan terlampau kuat, mereka akan tolak apa. Kita tengok sejarah mana-mana pun. Jadi inilah peluang terbaik dan saya kira ini harus diambil, dan juga untuk pemimpin-pemimpin semua parti politik. Kalau anda tidak bekerjasama untuk meluluskan ni, percayalah, PRU 15, kerana rakyat dah buka mata, kita tak boleh tipu semua orang semua masa. Kita boleh tipu sebahagian orang sebahagian dari masa. So inilah judgment day. Jadi kebangkitan ini kita berharap memberi kesedaran kepada semua. Saya harap saya jawab soalan tadi. Okey, terima kasih Datuk Husamuddin atas soalan itu. Tadi kita ada banyak sangat soalan, walaupun saya katakan tadi merupakan soalan yang terakhir, namun disebabkan banyak sambutan, kita akan jawab satu soalan yang dari sahabat kita di Zoom. Silakan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Pertamanya saya ingin mengucapkan syabas kepada Datuk Usam dan juga ahli-ahli panel yang ada hari ini kerana menyenangkan satu usaha untuk memastikan negara kita maju dan pulih daripada unsur-unsur gejala yang tak sihat seperti rasuah. Cuma saya nak ada soalan dan juga cadangan. Soalan saya macam, for example, kalau kita buat sekarang ni, politik ni as if is a lucrative thing lah. Ramai orang nak jadi ahli politik, ramai orang nak jadi ahli parlimen, lepas tu kalau parti menang jadi menteri. Tapi bila jadi menteri, jadi kerajaan pula, ada pula kita tengok tiba-tiba ahli parlimen ni terlibat dengan gejala rasuah lah, itu semua ni. So macam mana kita nak kekangkan diorang ni, ahli parlimen? Sebab saya rasa macam rasuah buster, setuju dengan carangan kerajaan semalam, pemulihan transformasi parlimen dan sebagainya, termasuklah tempoh perkhidmatan seorang Perdana Menteri untuk 10 tahun sahaja. Adakah perlu dibuat juga, you have to impose terhadap menteri, ahli parlimen yang jadi menteri, tidak tempoh untuk 1 atau 2 penggal saja, rather dan dia akan terus menjadi tempoh yang panjang. Itu satu. Satu lagi ialah cuma kalau Datuk Usam boleh apa, saya cuma risau mengenai perkhidmatan awam.
pegawai-pegawai kerajaan apakah digalakkan untuk menyertai politik, terutamanya pejabat awam yang berpangkat tinggi. Diorang ni ada yang terlibat dengan politik. Apakah itu satu cara kita boleh kekang juga dari segi pelibatan mereka dengan politik dan juga rasuah? Itu je. Terima kasih. Sama-sama dan mungkin Tuan Badlisha ada jawapan atau panel-panel lain? Okey, silakan. Terima kasih pada peserta yang telah memberikan soalan. Kita nak jawab macam ni. Kalau misalnya ahli politik yang telah dipilih, kemudian dia berada di parlimen dan dia mengamalkan rasuah, macam mana kita nak kekang dia? Ini yang tadi antara tuntutan kami yang telah diberikan tadi oleh rakan saya, ialah contohnya mengimplementasikan National Anti-Corruption Plan, Plan Anti-Korupsi Nasional. Jadi di sana sebenarnya dalam plan tu dah ada beberapa reformasi yang digariskan supaya untuk mengekang ataupun membendung kegiatan gejala rasuah ini, baik di institusi kerajaan ataupun dalam institusi parlimen ataupun di sektor awam, sektor swasta. Dia sebenarnya plan anti rasuah nasional tu dia agak komprehensif, dan insyaAllah dia meliputi perkara-perkara yang tadi untuk membendung gejala rasuah ni. Sudah semestinya kalau kita nak bendung semua mungkin agak mustahil, tapi bila ada usaha seperti ini dan juga nanti penguatkuasaan yang serius, itu tadi kita antara reformasi kita minta tadi ialah contohnya peguam negara itu dipisahkan kuasa antara menjadi peguam bela dan juga pendakwa raya atau pendakwa negara. Ini insya-Allah boleh memastikan bahawa kes-kes rasuah ini memang didakwa secara bebas, bukannya didakwa daripada mempunyai kepentingan politik ataupun kepentingan kerajaan. Jadi ini antara reformasi yang kita sedang tuntut ini, dan tu yang saya fikir insya-Allah kalau semua orang boleh sokong reformasi yang telah kita ketengahkan tadi ini sebenarnya adalah untuk masa depan negara yang lebih baik. Untuk mana kita membendung gejala rasuah ni, di samping tadi kita mendidik rakyat, mendidik rakyat di sekolah-sekolah dan sebagainya. Sebenarnya pendidikan ni ada dua aspek. Satu pendidikan formal, satu lagi pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal tadi yang sebut oleh Datuk Usam, dia mula daripada rumah, ibu, ayah, mak, abah dan sebagainya. Jadi ini adalah pendidikan tidak formal. Jadi kalaulah di rumah itu telah tertanam nilai-nilai murni, bencikan rasuah, perangi rasuah dan sebagainya, maka insya-Allah anak-anak yang terdidik di rumah itu akan membawa nilai-nilai ini keluar. Begitu juga pendidikan formal. Di sekolah-sekolah ditanamkan nilai ini, baik daripada agensi penguat kuasa ke, ataupun daripada guru-guru, ataupun daripada guru besar dan sebagainya. Dan di samping itu, sekolah juga menunjukkan contoh. Sebenarnya anak-anak kita ni dia adalah terpengaruh dengan contoh. Jadi kalau contoh boleh dibuat di dalam masyarakat, bahawa orang-orang yang bebas daripada rasuah, orang yang berintegriti diangkat menjadi pemimpin, itu contoh yang baik. Kalau misalnya orang yang masih lagi dengan gejala rasuahnya, dengan hidup di luar kemampuan, hidup dengan mewah dan sebagainya, masih lagi diangkat sebagai pemimpin, itu menunjukkan contoh yang tidak baik kepada masyarakat dan anak-anak kita semua. Jadi insya-Allah saya harap dengan tuan-tuan dan perempuan, sidang hadirin, rakyat Malaysia semua menyokong usaha reformasi ini, insya-Allah kita akan berubah kepada sebuah negara yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuan Badlisha atas jawapan itu tadi, dan jawapan itu mengakhiri sesi soal jawab untuk hari ini. Namun saya terpaksa meminta maaf, banyak lagi soalan yang tidak dapat saya bacakan di sini. Namun untuk soalan-soalan yang tidak sempat kami bacakan dan dijawab di sini, anda boleh majukan kepada email Rasuah Busters, iaitu di rasuahbusters@gmail.com,
rasuahbusters@gmail.com. Dan sebagai penutup majlis kita pada hari ini, sekali lagi saya ingin menjemput Ketua Pasukan Rasuah Busters iaitu Datuk Husamuddin Yaakob untuk menzahirkan perkongsian sebelum kita mengakhiri agenda pelancaran politik #Malaysia Tanpa Rasuah pada hari ini. Sekilas bersama Mr. Rasuah Busters. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tugas untuk membanterah rasuah dan menghapuskan rasuah di negara ini bukan terletak pada Rasuah Busters. Terletak pada kita, kepada tuan-tuan semua. Sejauh mana tuan-tuan mau menolak rasuah, kerana bagi kami, bagi saya lah, kita kena pastikan, kita sebagai rakyat biasa, kita kena pastikan, kita kena bina benteng untuk benteng sebagai pemberi atau penerima rasuah itu daripada pegangan nilai moral yang berasaskan yang diajar oleh agama kita. Jadi kalau kita ada kepercayaan kepada Tuhan, kita ada sayang kepada Tuhan dan kita ada takut pada Tuhan, kita tak akan berani buat benda yang akan membolehkan kita masuk neraka. Jadi saya rasa jom kita sama-sama bagi pendidikan kepada anak-anak kita, kepada diri kita, kita lakukan perubahan. Kerana sebelum ini, yang menaikkan pemimpin-pemimpin sekarang itu adalah kita. Kita yang ambil duit RM200, RM300 semasa mereka nak jadi ketua cawangan. Kita ambil RM1,500 semasa mereka nak jadi ketua bahagian. Dan semasa pilihan raya kita ambil RM400-500, kita minta itu. Jadi maknanya kita harus hentikan benda tu. Kita hentikan, kita tolak, kita sendiri kena jadi berhenti daripada menjadi penerima rasuah. Jadi saya berharaplah kalau nak berubah, rakyat kena berubah dan pemimpin juga. Pemimpin kena pastikan kalau anda mau jadi pemimpin, nak 10 tahun ke, nak 5 tahun, nak jadi menteri ke, nak jadi ahli parlimen ke, kena pastikan. Kerana saya orang Islam, saya bercakap sebagai orang Islam dan negara kita ni negara yang majoriti Islam, majoriti Melayu. Jadi kita kena pastikan kalau kita nak jadi wakil rakyat yang boleh masuk syurga. Kita nak jadi pegawai kerajaan, pastikan rezeki yang kita, tanggungjawab yang kita pikul itu membolehkan kita berjaya di dunia dan boleh masuk syurga. Jadi kita kena jadi seorang yang jujur, seorang yang ikhlas. Jadi itu kita berharap pemimpin-pemimpin juga penuhilah janji kalian. Kan? Kalian ada 20 bulan lagi, buatlah apa saja perubahan yang sudah dijanjikan tadi dan juga apa yang kami tuntut dan inisiatif-inisiatif yang lain. Dan kami berharap gerakan atau kempen anti rasuah ini dijadikan agenda nasional. Di parlimen dibincangkan secara serius supaya kita dapat pastikan kita bersihkan, merdekakan Malaysia daripada rasuah. Kita jadikan Malaysia tanpa rasuah. Kita pastikan dalam sistem kerajaan tanpa rasuah. Dalam politik tak ada rasuah. Dalam bisnes pun tak ada rasuah. Dan rakyat benci rasuah, rakyat jijik rasuah dan juga kita mesti ada rasa malu. Kalau kita seorang pegawai, kalau kita hidup di luar kemampuan dan hasil yang kemewahan kita itu diperolehi daripada hasil tidak halal, hasil dari mencuri harta rakyat, tolonglah malu sendiri. Kalau dah buat dulu-dulu, bertobatlah cepat-cepat. Kembalikanlah segala yang saudara
tuan-tuan ambil dulu, bertaubatlah dan mulakan kehidupan baru. Jom sama-sama kita bina Malaysia tanpa rasuah. Rakyat yang benci rasuah, yang jijik rasuah. Dan kita berharap orang muda perjuangkanlah misi ini supaya kita dapat selamatkan negara kita ini. Sekian, dan saya mohon maaf lahir batin di atas bahasa yang saya gunakan, tapi saya rasakan inilah caranya, kerana berbagai kempen sudah dibuat berpuluh tahun tapi tak masuk. Jadi kali ini kita berharap kempen ini betul-betul masuk ke hati, masuk ke jantung, masuk ke fikiran, dan kita buat betul-betul untuk selamatkan negara kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian atas ucapan itu tadi, dan diharapkan anda semua yang mungkin terfikir di fikiran anda, apapun usaha yang anda lakukan mungkin tidak akan merubah keadaan, namun hapuskan pemikiran ini, kerana walaupun sekecil-kecil kuman usaha anda untuk meningkatkan kesedaran tentang bahaya rasuah, usaha anda untuk memupuk budaya bencikan rasuah, pastinya ada hikmahnya. Dan saya akhiri kata saya dengan jom bersama-sama kita selamatkan Malaysia daripada rasuah dan berani, kerana benar kita semualah rasuah busters. Dan ini ialah 6 tuntutan dalam politik #Malaysia tanpa rasuah.